Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua pada rakan-rakan media yang hadir dan juga pada mangsa-mangsa yang terkesan dengan isu CIMB ini. Jadi saya ni sebenarnya ARM, Agenda Riset Malaysia. Kita ni sedang dalam rangka nak mempromosikan satu gerakan civil disobedience. Kan? Jadi kenapa kita nak gerakkan civil disobedience ni? Sebab bagi kita merasakan bahawa negara ini sedang ditadbir dan dipimpin oleh para penjenayah. Kenapa saya katakan begitu? Sebab yang pertama sekali, alasannya kita ini sudah dikenali di seluruh dunia sebagai negara yang kedua tertinggi rasuah dia. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa negara kita ini sedang ditadbir dan dikuasai di semua peringkat oleh para penjenayah. Sebab cuma orang jahat saja, cuma penjenayah saja yang melakukan rasuah ni. Kan? Itu yang pertama. Poin yang ketiga, kan? Kerajaan sudah membentangkan Akta 342. Kalau akta ni diluluskan oleh parlimen, negara kita ni tak lama lagi yang akan jadi negara yang lebih teruk pada negara komunis. Sebab itu kita tak boleh tengok dah diorang ni sebagai kerajaan, tapi kita kena tengok, ramai-ramai satu Malaysia kena tengok diorang ni sebagai penjenayah. Kan? Itu tiga faktor utama kenapa saya katakan mereka ini penjenayah yang sedang mentadbir dan menguasai negara. Dan kebetulan bila berlaku isu CIMB ini jelas membuktikan bahawa bukan sahaja negara ini dikuasai oleh para penjenayah, tetapi seluruh sistem kita ni sedang dikuasai oleh para penjenayah. Contohnya macam sistem perbankan tu tadi kan. Mana boleh kita suka-suka hati nak bekukan akaun pemegang-pemegang akaun kita tanpa sebarang notis. Kan memanglah ada macam-macam cerita yang kita dengar. Kononnya ada scam lah, itulah. Takkan 200,000 lebih orang ni scammer. Kan? Kenapa? Kalau kata betul contohnya berlaku kerosakan sistem, itu bukan masalah pengguna, itu masalah bank. Kalau berlaku scam, itu dah masuk kes polis. Kenapa tak buat laporan polis? Kenapa polis tak siasat? Kan? Bukankah negara ni ada undang-undang? Kan? Jadi kenapa tak pergi ke mahkamah supaya wujud keadilan bagi kedua-dua belah pihak? Dan keduanya, bila cerita macam ni tak di-highlight oleh mainstream media, jadi mangsa-mangsa yang terkesan ni dia nak pergi mana? Sebab itu hari ni saya ajak Toki kita buat press conference supaya apa? Kalau ada ramai lagi yang terkesan di luar sana, sebab saya dimaklumkan yang sekarang ni berlaku CIMB, kemungkinan besar lepas ni Maybank, dan ada yang mengatakan RSB pula. Jadi kalau nak dikumpul-kumpul agak-agak berapa juta ni yang terkesan nanti. Jadi kalau kita tak buat sesuatu, apa nak jadi dengan rakyat Malaysia? Sudahlah rakyat Malaysia ni setengah mati, kerja tak ada, niaga susah, akaun bank pula kena freeze, nak jadi apa? Kan? Sebab itu saya duk seru seluruh rakyat Malaysia ni bangkitlah. Kan? Kita lawan penjenayah ni. Pasal apa? Inilah penjenayah yang dah hancurkan kehidupan kita dan juga kehidupan negara. Kalau bukan kita yang nak lawan, yang nak bangkit, siapa lagi? Kan? Tak ada siapa dah nak bela kita. Pasal apa? Semuanya dah jadi penjenayah. Sebab rasuah di negara ni daripada atas sampai ke bawah. So kita nak mengadu pada pihak mana? Tak ada siapa. Sedangkan kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita ada hak, dan hak kita tu dipelihara dan dipertahankan oleh perlembagaan persekutuan. Tapi sebab negara ni tengah ditadbir dan diperintah oleh para penjenayah, so puak-puak ni dia tak akan peduli pun. Jangan kata undang-undang, perlembagaan, dia tak peduli semua. Sebab apa? Sebab gerakan ni kena ingat ya, kita sedang bergerak untuk melawan para penjenayah. Jadi tuan-tuan semua, seluruh rakyat Malaysia kena buat pilihan. Sama ada nak bersubahat dengan para penjenayah ataupun nak berpihak pada rakyat. Kalau tuan-tuan nak bersubahat dengan para penjenayah, silakan. Tapi ada risiko kat situ. Kalau tuan-tuan ditangkap, disiasat, didakwa di mahkamah, hukuman dia penjara sampai mati. Pasal apa? Ini penderhakaan kepada raja dan negara. Jangan main-main. Ini bukan isu kecil. Sebab itu tak ada mana-mana pihak pun yang boleh saman kita atau tangkap kita sebab kita tak mematuhi SOP. Sebab SOP ni tak ada dalam undang-undang, tak ada dalam perlembagaan. Jadi sampai bila kita nak taat dengan para penjenayah? Dah sampai hancur habis dah kehidupan kita. Setuju tak? Setuju. Kan? Dah sampai hancur dah, nak tunggu apa lagi? Sebab itu kalau kita tak bangkit, siapa nak bela kita?
Jadi kita tak ada pilihan kecuali tuan-tuan sokong saya sokong tuan-tuan. Tuan-tuan lindungi saya lindungi tuan-tuan. Jadi hari ini kita sudah ada banyak NGO yang nak berada di belakang kita ni, nak menyokong kita. Jadi bagi sokongan. Dan dengan kes CIMB ni tadi, saya nak bagi tahu tuan-tuan, sebelum duit tuan-tuan semua kena bekukan, keluar pada bilik ni, keluarkanlah duit masing-masing daripada bank. Kita dah tak boleh percaya lagi dah dengan sistem perbankan Malaysia. Kalau tak ada duit. Kalau tak ada duit, takkan kawan-kawan lain tak ada duit. Jadi nasihatkan sebelum kena freeze. Pasal apa, bila dah kena freeze, boleh tanya mangsa ni agak-agak berapa lama lagi nak apa ni, akaun dia orang tu nak dicairkan. Ini pun dah berapa minggu? 11 hari dah. Nak tunggu sampai bila? Jadi kalau ada akaun-akaun yang belum dibukukan tu, keluarlah duit. Pasal apa? Apa yang berlaku pada Genting Hong Kong tu, itu satu signal yang jelas. Kan? 3 bank ni boleh bagi pinjaman pada syarikat judi. Mungkin kononnya tak perlu cagaran, mungkin kononnya syarikat judi, mana boleh rugi. Tapi hari ini terbukti syarikat judi pun boleh bankrupt, apatah lagi syarikat lain. So ada berapa banyak lagi yang nak mengikut jejak langkah Genting Hong Kong ni. Sebab itu saya kata tadi, sistem kewangan kita ni dah hancur dah. Sistem perbankan kita dah hancur dah. So kalau kita tak lindung diri kita, habis duit-duit kita semua. Hati-hati. Sebab itu saya seru kepada rakan-rakan di sini dan juga di luar sana, serta seluruh rakyat Malaysia, cepat-cepat keluarkan duit pada bank, pada mana-mana institusi kewangan yang ada di Malaysia ni. Tak kira sama ada tabung haji ke, PNB ke, asal kita ada simpan duit, keluarkan. Beraturlah ramai-ramai kat KWSP, minta keluarkan duit. KWSP itu tempat kita menabung kalau kita susah. Lah ni tak susah lagi ke dah ni? Kan? Kenapa duit kita sendiri diorang tak bagi kita keluar? Apa alasannya? Sedangkan kalau kita tengok kerajaan duk berbelanja bukan main, bilion sana, bilion sini, bilion sana, bilion sini. Kan? Macam duit mak bapak dia. Itu semua duit kita. Jadi sekarang ni kalau bukan kita yang sedar, bukan kita yang bangkit, bukan kita yang nak melawan, kita nak minta siapa lagi? Toki ni seorang. Kalau kita tak tolong dia, kita tak bantu dia, macam mana dia nak berjuang? Dia paling tinggi, ni macam ni lah. Boleh panggil rakan-rakan media, boleh highlight isu-isu yang timbul, setakat tu. Tapi apa kesannya kepada para penjenayah tadi? Tak berkesan. Tapi percayalah, kalau tuan-tuan semua ikut saranan saya ni, saya bagi tempoh 72 jam, collapse everything. Percaya tak percaya? Itu sajalah saya nak cakap. Dari umat Islam ni, saya seru umat Islam seluruh Malaysia, ramaikanlah surau, ramaikanlah masjid. Kan? Dengan siapa lagi kita nak minta tolong? Kan? Mintalah tolong dengan Allah. Allah je yang maha berkuasa. Sudahlah. Dah sampai masa dah kita ni bernegara dengan menjunjung Al-Quran dan menyanjung raja-raja Melayu. Orang-orang politik yang jadi penjenayah ni kita kena nyahkan, kita kena pesetan kan. Itu saja saya nak cakap kan. Jadi gerakan kita ni tak akan berhenti kan? Walaupun nyawa kita melayang, walaupun jasad kita dikandung tanah, kita tak akan berhenti selagi negara ni tak dapat caretaker government dan tak dilantiknya Tengku Razali Hamzah sebagai Perdana Menteri Malaysia. Itu tadi. Takbir! 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 Terima kasih. Okey.